wabarakatuh. Selamat datang ke dalam grup tahap 3 dan alumni. Dan pada pagi ini kita sungguh bertuah sekali. Kita ada kita punya pakar Tuan Haji Muhammad Mukhtar Imam Haji Nur akan bersama kita. Jadi apa yang kita bincangkan pada pagi ini, sebenarnya tajuk ini telah kita wujudkan semenjak 2019 apabila pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHIN, dengan Pertubuhan Kebajikan Saudara kita membuat satu silibus baru, di mana selama ini kita pada permulaannya berjalan selama setahun, selepas itu menjadi 3 tahun kuliah kita. Jadi salah satu daripada tajuk yang kita ingin utarakan dan tepat pada hari ini yaitu perkembangan ekonomi dalam sektor pelancongan Islam. Di mana waktu kita buat silibus dulu, kita mengharapkan kita sebagai mualaf ummah dapat bersama ataupun mendapat sebagian daripada keuntungan ataupun dapat menceburi bidang tourism ini, pelancongan. Jadi pada hari ini objektif kita punya ceramah ialah pertama mengenal pasti bagaimana meningkat ekonomi para mualaf dengan menceburi pelancongan musra Islam. Yang kedua, memberi peluang pekerjaan kepada mualaf dan ummah. Dan ketiga, mengenal pasti bidang yang sesuai khusus yang diceburi untuk menambah ilmu kita dalam pelancongan mesra Islam ini. Dengan itu kan kita mengharapkan dengan apa yang ada kepada para mualaf itu sendiri. Kita biasanya kadazan dusun Murut ini biasanya dia orang ada tanah. Kadang-kadang ada yang tanah yang luas, kan? Ada rumah, kadang-kadang rumah 2-3 biji, kan? So, macam mana kita boleh jadikan dia sebagai bahan pelancongan yang mesra Islam? Macam yang kami ada bincang sedikit dengan Tuan Haji kemarin, dengan adanya tanah yang luas itu mungkin kita boleh adakan pelancongan pertanian, agrotourism, kan? Kita bawa dia pergi pelancong-pelancong Islam ini merasai macam mana tanam padi, merasai macam mana putung gata agak barangkali, kan? Ataupun kasih makan ayam, ternakan ayam, kan? Jadi salah satu. Dan kalau kita ada rumah, macam mana homestay kita boleh buat untuk penginapan, kita dapat bayaran sewa. Dan pada saat yang sama, kita juga mengharapkan kita punya fasilitator, kita punya penceramah nanti mungkin memberi sedikit pandangan tentang apa yang kita boleh bekerja sama. Contohnya barangkali kita boleh kumpul-kumpul saudara kita, kawan-kawan kita untuk kita bawa ataupun kita cari senarai nama itu untuk dibawa melancung ke luar negara, kan? So, mungkin kita dapat commission kan, lebih kurang begitu. Kalau bahasa muda lebih rana lah. Jadi banyak segi yang kita mengharapkan. Jadi hari ini kita mendapat orang yang tepat sekali, Tuan Haji Muhammad Mukhtar Imam Haji Nur, konselor dan juga perunding motivasi, asal dari Kelantan, Cemek Molek. Ini banyak boleh ajar tak buat bodoh barangkali. Umur masih muda lagi, kalau diterbalikan baru 26 tahun. Betul. Kalau diterbalikan, lepas itu kelulusan master dalam psikologi UMS, ijazah bimbingan dan konseling UPM, dan diploma sains pendidikan matematik Universiti Teknologi Malaysia. Yang sebenarnya banyak benda kita boleh bekerja sama ni, Ji. Selain daripada yang ceritain hari, kita buka tentang bimbingan konseling, malahan kita boleh buat ini kalau ada lanjutan
Mitik-mitik barangkali kan, siapa mau. Okey, dan sekarang tinggal di dekat saya, Taman Kingfisher Sulaman. Jadi tempat itu sendiri pun sudah ada yang penarik sudah. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput Tuan Haji. The applause is yours. Silakan Haji. Baik. Terima kasih Yang Haji Hormat Tuan Cutum selaku Kursi Presiden Persatuan Pertubuhan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah selamat pagi semua sahabat-sahabat teratak fitrah good morning Kauan Wanikum Upik sanangan Dr. Swabon. Betul gitu Sabal khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya pastilah Ayah Haji bersyukur sangat kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan dengan sahabat-sahabat teratak fitrah ini yang diatur oleh Tuan Cutum dan Wan Aisyah. Terima kasih kerana jemput Haji. Haji dapat sahabat baru, insya-Allah kita boleh bersama dalam banyak perkara dalam perjalanan hidup kita. Semua kita dalam perjalanan nak menuju syurga Allah, insya-Allah Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum Haji bicara lebih lanjut, kongsi-kongsi pengalaman kalau nak kata pandai, ramai lagi orang yang pandai nak kata pakar, ramai lagi orang yang pakar. Tapi insya-Allah Haji kongsi pengalaman Haji selama berurusan, berkecimpung dalam bidang pelancongan, dalam bidang umrah haji, dalam bidang bisnes, busana-busana dan sebagainya, butik dan sebagainya, insya-Allah. Jadi adalah sedikit pengalaman. Baik. Untuk makluman sahabat-sahabat teratak fitrah, Ayah Haji berasal dari Kelantan. Pernah jadi murid membesar bersama arwah Tuan Guru Ni Aziz, mungkin semua kenal insya-Allah. Bapa Ayah Haji adalah arwah Tuan Guru Imam Haji Nur di Masjid Kemumin Pancut, iaitu seperguruan dan sahabat baik Tuan Guru lah arwah Tuan Guru sendiri. Kita doakan mereka tenang di alam barzah insya-Allah. Dan guru terakhir Ayah Haji dari segi pengajian yang secara resmi ialah arwah Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Semua kenal barangkali Haji sempat dijazahkan sebagai perawat Darus Syifa lah. Alhamdulillah. Jadi semua ini pengalaman dan ilmu berguru dengan orang-orang yang hebat ini mengajar Ayah Haji bagaimana untuk meneruskan kehidupan dan berbagi kebaikan. Okey. Dari segi pengalaman kerja, sedikit dari segi supaya nampak kaitan apa yang Haji nak bincang ialah, awal tahun 81, Ayah Haji sudah berada di Bumi Sabah, bertugas sebagai seorang pendidik. Mungkin ada di sini yang pernah belajar di SMK Sanzet, Kota Kinabalu. Di sanalah Ayah Haji bermula sebagai guru mengajar matematik dan sains. Kemudian Ayah Haji ke Labuan tahun 88, naik pangkat jadi penolong pengetua. Ayah Haji jadi penolong pengetua di Sekolah Menengah Vocasional Labuan ketika itu. Mungkin ada orang daripada Labuan, 88, 92. Kemudian 92 Ayah Haji dihantar ke Tawau. Ayah Haji tinggal di Hot Spring. Hot Spring. Ayah Haji jadi nazir. Nazir ni macam polis guru lah. Di situ pengalaman yang cukup baik, mengenal lebih ramai komuniti di Sabah, khususnya di Tawau, Sempurna, Lahad Datu, Sandakan, itu semua melalui perjalanan yang
Kalabakan, umas-umas, WLSB, Bogoso, naik bukit, turun bukit, naik perahu, tolak balak, semua dah lalui untuk bersama dengan komuniti, masyarakat pendidik dan komuniti. Alhamdulillah. Kemudian tahun 94, Ayah Haji balik ke Kota Kinabalu. Ayah Haji jadi perempuan jaga sekolah-sekolah teknik, unit teknik vokasional, jaga sekolah vokasional dan teknik seluruh negeri Sabah. Alhamdulillah, ramai anak-anak lepasan teknik vokasional sudah bekerja jadi orang bisnes dan sebagainya. Kemudian Ayah Haji naik pangkat menjadi kaunselor jabatan. Kaunselor pertama. Bila wujud Jabatan Pelajaran punya kaunselor, Ayah Haji kaunselor yang pertama itu untuk mengurus pegawai daripada pengarah sampai bawah di tangan pendidikan. Maka semua kaunselor-kaunselor di pejabat pendidikan daerah adalah di bawah pengurusan Ayah Haji lah di seluruh daerah. Alhamdulillah. Kemudian naik pangkat lagi, ketua sektor psikologi dan kaunseling, mengurus kaunselor-kaunselor daerah, sehinggalah Ayah Haji bersara awal. Nah, ini bermula. Kenapa Ayah Haji bersara awal? Tahun 2015. Karena Ayah Haji nak mula urusan sendiri, lebihnya kepada nak mengurus jemaah umrah. Maka di situlah Ayah Haji bermula. Okey. Ayah Haji tahun 85, 81 datang, hampir 5 tahun dijodohkan, ditangkap oleh orang Sabah. Jatuh cinta dengan orang Sabah, orang Kota Kinabalu sebulan, sampailah sekarang Ayah Haji tak balik-balik. Anak-anak jadi orang Sabah sudah semua. Baik, mari kita bermula topik kita. Bisnes atau urus niaga pelancongan Muslim. Ayah Haji bermula begini. Waktu itu belum ada syarikat sendiri, travel sendiri. Tapi bermula. Ini yang sahabat-sahabat boleh guna kaedah ini nanti untuk bermula. Kalaupun belum ada syarikat sendiri. Ayah Haji bermula. Kerana terlalu rindu, terlalu mahu selalu ke umrah ke Mekah dan Madinah. Maka Ayah Haji bersama dengan travel yang sudah ada, Ayah tak payah sebutlah. Nanti promosi percuma pula kan. Jadi, Ayah Haji cari orang. Oh, mari. Keluarga, kawan-kawan. Jom, mari umrah bersama Ayah Haji. Oh, ramai yang nak ikut bersama Ayah Haji. Maka kita dapat satu grup. Cukup satu grup, Ayah Haji dapat percuma. Itu kaedahnya kan. Maka bermulalah Ayah Haji bawa jemaah untuk pergi umrah. Begitu kaedahnya. Bermula 2015 selepas bersara itu kerana itu niatnya. Tetapi sebelum itu pun waktu kerja Ayah Haji sudah buat sambil-sambil pun dah berapa kali pergi setiap tahun. Okey, maka Ayah Haji nak gambarkan bagaimana perjalanan kita ini, kita merancang tapi Allah yang menentukan. Maka Ayah Haji nak teruskan dalam kehidupan ini, jangan lupa bermula daripada sekarang akan sentiasa ingat kita dalam hidup ini kita kena berhubung dengan Allah dan kita sesama manusia dalam kehidupan ini, iaitu dalam konsep hablum minallah, hablum minannas. Jaga itu. Lihat ya, sebelum Ayah Haji berkembang, ada Koshwa Travel yang Ayah Haji urus sendiri bersama sahabat Haji Ustaz Nabil yang sekarang ini. Sebelum ini Ayah Haji juga pengurus Faizin Travel. Itu anak syarikat kepada Andalusia. Ayah Haji yang urus buka di Sabah. Assalamualaikum Tuan Haji. Mohon maaf sekejap je. Boleh. Ya. Apa tu? Tak dengar suara Tuan. Abu Bakar, microphone on please. Suara Tuan Haji putus-putus atau tidak? Tempat saya putus-putus. Putus-putus. Ya kan? Sikitlah. Dekat sikit. Okay. Tidak. Tidak jelas. Mungkin kalau mungkin Tuan Haji boleh alih grup dulu, baru masuk balik. Dan tulis di 3 star itu, berapa star itu yang ada masalah, tulis beritahu dengan nanti ada tanda-tanda itu kan, so audio tidak dengar ke apa kan, so kami tidak mendengar audio dengan baik. Okey. So mungkin Tuan Haji boleh tekan and then masuk balik. Boleh. Ayah juga. Okey. Baik. Okay.